Salam sejahtera, anda menonton cerita di Seberat Berita dan pastinya untuk waktu ini, kalau boleh saya mulakan dengan segmen pertama bersama dengan Syuhada Abdul Kadir. Tapi sebelum itu saya nak bacakan ini laporan yang dikongsikan oleh Syuhada sendiri. Ini berkaitan dengan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali hari ini memulakan tugas rasmi sebagai Ketua Menteri Melaka yang baharu selepas beliau dilantik ke jawatan itu pasca pilihan raya negeri pada Sabtu lepas. Dan beliau memasuki pejabat Ketua Menteri di Seri Negeri Air Keroh jam 8.30 pagi. Ketibaannya diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Kamal Mohamad dan juga disambut kira-kira 20 petugas. Sulaiman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adu Lendu kemudian secara simbolik mengetip kad perakam masa sebelum majlis bacaan doa ringkas diadakan. Pada sidang media, Sulaiman juga berkongsi fokus utama beliau untuk meneruskan tugas dan juga amanah serta mandat yang diberikan rakyat sebagaimana dijanjikan sebelum ini. Sulaiman mengangkat sumpah jawatan Ketua Menteri Melaka ke-13 selepas Barisan Nasional BN berjaya membentuk kerajaan negeri susulan PRN Melaka ke-15 dan istiadat berkenaan berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Mahmud Rustam di Dewan Seri Utama pada awal pagi Ahad. Pada saya ini bukanlah satu tugas yang mudah dan apabila diberikan kepercayaan yang lebih besar, diberikan mandat yang lebih besar, bermakna tugas kita, pasukan saya nanti bersama rakan-rakan dan juga penjawat awam adalah tugas yang besar yang akan menanti. Besar daripada segi ujian, besar daripada kehendak dan kemauan rakyat yang harus kita tunaikan, yang harus kita kotakan. Kerana apa yang terkandung di dalam manifesto Kerajaan Barisan Nasional, yang ini akan saya laksanakan segera. Kerana dalam aku janji ataupun manifesto kita ada perkara-perkara yang dalam tempoh 100 hari, dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun seperti mana yang telah ditetapkan di dalam aku janji ini menjadi fokus utama saya terlebih dahulu. Okey, baik, kepada anda yang ingin membacakan artikel lanjut ataupun yang ingin mendengarkan kembali apa yang disebutkan oleh Ketua Menteri Melaka itu, anda boleh terus ke platform esroawani.com. Ada kami kongsikan kepada anda laporan artikel dan juga mikrokonten ataupun video yang kami potong pendek untuk anda boleh tonton sekali lagi dan mungkin boleh bacakanlah artikel berkenaan. Politik Melaka, Sulaiman mula bertugas sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13. Baik, untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Syuhada Abdul Kadir. Syuhada, kalau diikutkan ini mungkin lebih pada sebulan ataupun 2 bulan Syuhada dan juga rakan-rakan lain bertugas membuat liputan sepanjang PRN Melaka dan sudah tentu ada perkara-perkara yang ingin dikongsikan secara peribadi. Syuhada melihat kepada pengalaman liputan sepanjang lebih 2 bulan membuat liputan daripada awal lagi krisis politik dan juga krisis politik di Melaka berlaku sehinggalah terbentuk ataupun terjadinya PRN Melaka sehinggalah pada hari ini tugas rasmi Datuk Seri Sulaiman sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. Mungkin pada waktu ini, apa yang boleh dikongsikan oleh Syuhada melihat kepada pengalaman sepanjang liputan PRN Melaka pada kali ini? Baik, terima kasih Fauzi. Baik, kita tahu bahawa mungkin saya boleh katakan kemelut ataupun gelora politik di Melaka sudah pun tamat selepas Datuk Seri Sulaiman selesai mengangkat sumpah sejurus Barisan Nasional memenangi 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan hari ini juga seperti yang dilaporkan tadi, Datuk Seri Sulaiman juga meneruskan semula tugas-tugasnya sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 yang mana beliau masuk ke pejabat seperti biasa hari ini, yang mana beliau bergerak daripada kediaman rasmi Ketua Menteri di Seri Bendahara yang terletak kira-kira berhadapan sahaja sebenarnya daripada kompleks Seri Negeri itu. Dan kita tahu bahawa bercakap soal pengalaman ini, kita tahu bahawa pilihan raya ini merupakan sesuatu yang baru, bukan sahaja kepada saya tapi kepada semua petugas-petugas maupun pengundi-pengundi di negeri Melaka ini yang dijalankan dengan keadaan suasana norma baru yang sebenarnya walaupun hari pengundiannya pada 20 November lepas, yang mana penamaan calonnya pula pada 8 November lepas, tetapi sebenarnya kemelut politik Melaka ini bermula pada cakap-cakap ini bermula daripada 30
September lagi, 31 September lagi sebenarnya. Dan ketika itu semua petugas media termasuk kita di Extra Awani juga memang cuba ke sana ke sini mendapatkan pelbagai berita, dan mungkin antara cabarannya ketika pada pilihan raya kali ini dalam untuk kita mematuhi SOP-SOP dalam suasana norma baru ini, cabarannya adalah untuk kita orang kata berdepan dengan situasi di mana terlalu banyak berita-berita palsu. Dan sebenarnya ketika sehingga hari ini pun selepas Sulaiman selesai mengangkat sumpah pun masih banyak lagi berita-berita palsu ataupun kenyataan-kenyataan media palsu yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, Fauzi. Syuhada, kalau lihat pada waktu ini, lokasi syuhada pada ketika ini begitu meriah dengan suasana orang ramai, masih lagi mungkin ada juga pengunjung-pengunjung luar yang berkesempatan untuk berkunjung dan juga melancong. Mungkin pada waktu ini, selepas melihat pada sehari dua hari PRN Melaka berlangsung pada waktu ini, mungkin boleh dikongsikan suasana persekitaran, mungkin mood rakyat selepas pada PRN Melaka, hasil tinjauan dan juga dapatan temu bual yang dilakukan oleh syuhada dan juga rakan-rakan lain. Baik, seperti yang Fauzi dapat lihat, sebenarnya ketika ini saya berada di tengah-tengah Bandaraya Melaka di bangunan State Heights di kawasan Bandar Hilir ini. Memang betul, memang meriah di Bandaraya Melaka ini, walaupun hari ini hari Isnin, bukan hujung minggu, tetapi kita tahu negeri Melaka memang seringkali menjadi tumpuan yang mana ketika ini juga hujung tahun, memang masing-masing mungkin menghabiskan cuti, dan mungkin ada juga yang saya jumpa tadi di sekitar kawasan Tameng Sari tadi, yang mana kata mereka balik mengundi pada Sabtu Ahad lepas, pada hari Sabtu yang lepas, balik mengundi dan ambil peluang sambung cuti, bawa anak-anak bercuti di negeri Melaka ini. Dan sebenarnya bercakap soal sentimen rakyat, apa yang rakyat mahukan, mood rakyat selepas 2 hari selepas Kerajaan Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri ketika ini. Sebentar tadi juga saya sempat berjumpa dengan beberapa rakyat dari pelbagai lapisan, anak muda, golongan peniaga. Antara mereka, apa yang penting kata mereka adalah mereka mahukan apa sahaja janji, semua janji, manifesto kita tahu sepanjang berkempen, pelbagai janji ditabur oleh wakil-wakil rakyat ini. Mereka mahukan janji-janji yang telah ditaburkan mereka ini ditunaikan mengikut kawasan DUN masing-masing itu. Sebagai contohnya di kawasan Bandar Hilir ini, janji yang seperti kita pernah laporkan juga sebelum ini, antara isu utama di kawasan Bandar Hilir ini adalah yang pertamanya khususnya kepada golongan peniaga, yang mana mereka bergantung pendapatan mereka kepada pelancong dari dalam serta dari luar negara. Kita tahu pelancong dari luar negara mungkin tak ramai lagi boleh masuk ke Malaysia ketika ini, tetapi pelancong domestik ini jumlahnya tidak seramai seperti sebelum ini. Mungkin antara faktor yang mendorong itu adalah isu pengangkutan dan juga isu parking. Dan sepanjang tempoh berkempen ini, di kawasan Bandar Hilir ini menyaksikan pertandingan 5 penjuru, dan ketika ini Bandar Hilir dimenangi wakil rakyat, dimenangi oleh calon Pakatan Harapan. Dan antara janji yang ditaburkan adalah untuk memastikan isu parking di kawasan sekitar Bandar Hilir ini selesai, dan juga untuk membina satu pengangkutan awam. Untuk selain bas, mungkin mereka merancang untuk membina LRT dan juga monorail di negeri Melaka ini, supaya kesesakan di negeri Melaka ini, khususnya di kawasan Bandar Hilir ini, dapat diatasi, yang mana pelancong-pelancong domestik masuk ke negeri Melaka ini tidak hanya menggunakan kenderaan, tetapi ada medium-medium lain yang boleh sampai ke negeri Melaka ini, Fauzi. Syuk, kita tahu sepanjang PRN Melaka kempen secara fizikal rumah ke rumah ataupun bagi mereka ataupun calon yang bertanding tidak dibenarkan untuk bertemu secara fizikal dengan pengundi-pengundi di kawasan di mana mereka bertanding itu. Tetapi mungkin selepas pada PRN Melaka ini, selepas 20 hari bulan, sehari 2 hari ini, untuk syuhada dan juga rakan-rakan lain, ada melihat wakil rakyat sudah pun turun padang melakukan apa yang mereka janjikan sebelum ini? Baik, kalau saya boleh kongsikan, kalau berdasarkan pemerhatian kami di posting-posting Facebook dan sebagainya, wakil-wakil rakyat yang berjaya memenangi kawasan Dewan Undangan Negeri ini, contohnya yang kita tahu, kita ada seorang selebriti yang berjaya mendapat mandat rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri di Don Dream, iaitu Datuk Khadijah Abu Zahar ataupun lebih dikenali sebagai Dira. Beliau sudah walaupun pada malam 20 hari bulan itu pengumumannya mungkin agak lewat, yang mana kita tahu bahawa Barisan Nasional mendapat mandat rakyat pada malam itu. Tetapi sejak besoknya, iaitu semalam pada Ahad, ramai wakil-wakil rakyat sudah mula turun seperti biasa, seperti berkempen juga suasananya. Tetapi walaupun mereka dah diisytiharkan sebagai wakil rakyat, dah berjaya mendapat mandat rakyat di kawasan itu, mereka turun. Apa yang saya dapat lihat sentimen wakil-wakil rakyat ini, mereka turun masih lagi bersarapan pagi, berjumpa lagi rakyat-rakyat di kawasan mereka dan mengucapkan terima kasih atas mandat yang telah diberikan itu, Fauzi.
Syuhada, mungkin yang terakhir sekali dalam 2 minit akhir ini, mungkin Syuhada boleh kongsikan. Kalau di grup WhatsApp di editorial Esra Awani ini, Syuhada ada titipkan terima kasih dan juga penghargaan. Ini adalah peluang untuk Syuhada untuk menimba ilmu dan juga pengalaman baru. Dan seperti mana yang Syuhada katakan pada awal tadi, melihat kepada PRN Melaka dengan SOP baru, SOP yang cukup ketat, itu adalah cabaran yang sendiri yang dihadapi secara peribadi oleh Syuhada. Dan Syuhada pun kata cabaran yang lain adalah untuk melihat cabaran-cabaran berita palsu. Mungkin pada waktu ini apa ilmu atau mungkin ada kemahiran-kemahiran baru yang dipelajari dan juga yang terpaksa dilakukan oleh Syuhada sendiri dalam mana melakukan tugasan membuat liputan sepanjang PRN Melaka ini. Baik, sebenarnya memang banyak pengalaman baru walaupun sebelum ini saya pernah bertugas di beberapa pilihan raya sebelum ini, tetapi suasananya mungkin berbeza. Berbeza dengan pilihan raya negeri Melaka ini, yang mana kita tahu seperti yang Fauzi sebut tadi, SOP-nya baru, jadi cara kerja ataupun rentak kerja kami petugas media juga baru. Tetapi saya bernasib baik apabila kita tahu tim Esra Awani kita ada saya, bukan saja saya tetapi Faris Azman, Firdaus Azil dan juga editor kita juga Haji Nazri, yang saya kira cukup membantu, sangat membantu saya di negeri Melaka sebagai saya mungkin orang baru dalam dunia ni, sangat membantu saya. Dan walaupun kumpulan kami tidaklah sebesar agensi-agensi lain yang mungkin menghantar lebih kurang 10 wartawan untuk buat coverage di sepanjang pilihan raya negeri Melaka ini, tetapi dengan hasil teamwork kerjasama kami wartawan-wartawan di lokasi dan juga juru kamera yang ada yang bertugas sepanjang PRN ini, kami berjaya ataupun kami manage untuk pastikan semua berita yang ada sepanjang PRN ini dapat kami sampaikan di semua platform Esra Awani. Fauzi. Okay, baik, terima kasih Syuhada Abdul Kadir, wakil Esra Awani Melaka, atas yang pertamanya perkongsian untuk hari ini, liputan yang beliau lakukan melihat kepada laporan berita yang saya bacakan pada awal tadi, iaitu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali, yang mana hari pertama beliau memasuki pejabat sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-13. Anda boleh terus ke esraawani.com, ada pautan khas kami sediakan pada ketika ini PRN Melaka. Selain pada laporan berita yang saya kongsikan, adalah lagi laporan lanjut yang anda boleh baca, antaranya pasca PRN Melaka tidak adil gesaan wang letak jawatan, PRN Melaka, Lim Guan Eng ucap tahniah kepada BN, dan juga ada analisis PRN Melaka jika ada yang terlepas untuk mengikuti apa yang berlaku pada minggu lepas. Baik, cerita berehat seketika kembali lagi selepas ini.